Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and very good morning. So welcome back to Fluid Mechanics class. So insyaAllah pada hari ini saya akan tunjukkanlah beberapa example yang diminta oleh rakan awak supaya ditunjukkan macam mana penyelesaian dia. Okey, ini contoh soalan nombor 3. Ini daripada slide saya. Soalan ni daripada awak punya assignment. Okey. About this question, we have water flow through a pipe at a rate of 170 liter per second. Okey, ini adalah Q lah. Okay, I show in the figure. Okay, the pipe consists of two section. Kalau kita ada section 1, when we have section 2 lah. Okay, of diameter. Okay, we have diameter kat sini 18 cm dan diameter satu lagi adalah 10 cm. Okay. And then the pressure difference between the two pipe is measured by mercury. Okay, kat sini kita ada manometer. Okay, ada manometer untuk measure pressure dekat point 1 dan point 2. Okay, the specific gravity untuk mercury dan juga untuk air adalah 1 dan juga 13.6 lah. Okay, soalan pertama. The velocity at point 1 at point 2. So, find the velocity at point 1 and point 2. So, how we find velocity at point 1 and point 2? Very simple. Since kita tahu Q is given to us. Q adalah 170 liter per second. But make sure you change it into meter cubic per second. Okay. So, since kita tahu Q adalah A1 V1 equal to A2 V2. Just masukkan sahaja nilai Q dan masukkan sahaja nilai A1. Awak boleh cari V1. Kalau awak masukkan nilai A2, awak boleh cari V2. Then, okay. Very simple. Okay. Second question, B. The pressure difference between point 1 and point 2 in form of H. Okay. Macam mana kita nak cari difference of pressure dalam pipe ni? Okay, section 1 section 2. Macam mana kita nak cari? Kan kita ada kat sini manometer kan? Apa kegunaan manometer? Okay, manometer kegunaan dia adalah untuk cari pressure. Betul kan? Untuk cari pressure dalam pipe. So, macam mana kita nak cari pressure dalam pipe? So, just guna manometer equation kita. So, katakanlah kita start ada point 1. So, point 1 pergi ke bawah sini. Bila kita ke bawah, kita akan jadi plus. And then, bila kita naik ke atas, kita akan jadi minus. Dan kita naik ke atas lagi, kita akan jadi minus. So, since kat sini, elevation point 2 ni ke H ni tak ada beri. So, kita assume saja dia adalah X. Okay, so kita tulis kita punya manometer equation. So, we have P1. So, turun ke bawah, jadi plus. Okay, pergi ke sini So, kat sini adalah water kan. So, raw water, G. Okay, G, H itu apa? H start pada sini ke sini. So, dia adalah H plus X. H plus X. So, H plus X. Tolak. Sebab naik ke atas. Naik ke atas, so tolak. So, raw mercury, G, H, tolak. Lagi, naik ke atas. So, raw water, G, X, equal to P2. So, soalan dia, cari pressure difference, point 1, point 2. Okay, pressure difference apa? P1 tolak P2 lah. Okay, P1 tolak P2. Sama juga dengan raw mercury GH tolak water GH. So, kemana X ni hilang? Okay, X ni hilang sebab raw water GX. Kat sini pun ada raw water GX. Yang ni plus, yang ni minus. Yang ni plus, yang ni minus. So, boleh cancel lah. So, tinggal raw water GH sahaja. So, ini adalah pressure difference in form of H. Okay, very simple. Okay, selesai soalan nombor B. Okay, so soalan yang ketiga, soalan C. So, cari nilai H ni. So, macam mana kita nak cari nilai H? Okay, apakah alat ini? Okay, apakah alat ini? Nama dia apa? Ini adalah kita panggil dia adalah Venturi meter. Venturi meter. Okay, Venturi meter ni aplikasi daripada apa? Daripada Bernoulli equation. Betul Bernoulli equation. So, since dia adalah Venturi meter dan juga aplikasi kepada Bernoulli equation, nak selesaikan ni, kita boleh guna Bernoulli equation. Okay, that's how lah kita nak tengok apa equation kita boleh pakai. Tengok alat tu alat apa. Okay,
Alright. So, ini adalah Bernoulli equation. Sorry, ini adalah Venturi meter. So, a part of Bernoulli application. So, kita boleh guna Bernoulli equation untuk selesaikan masalah. So, kita tulis dulu kita punya equation. P1 over gamma plus V1 square over 2G plus Z1 equal P2 over gamma plus V2 square over 2G plus Z2. So, in this question, kita tahu kan, point 1 and point 2 ni, elevation dia tak ada kan? Okay, elevation dia tak ada. So, sama je. Elevation point 2, so boleh cancel out dia punya elevation. Okay, now, dah ada ni. So, kita asingkanlah P1 minus P2 over gamma equal to V2 square minus V1 square over 2G. Okay, nilai V, kita dah cari sebelum ni. Nilai V, kita dah cari dah kat sini. Okay, nilai V kita cari kat sini. Nilai V untuk VO2 dan juga V1. Okay, G awak tahulah 9.81. Okay, P1 minus gamma ni, apa gamma? So, gamma adalah rho G Rho water berapa? Rho water 1000 lah. JSG dia bagi kat sini. 1 kan? So, kita tahulah rho water 1000. Okay, so, right. Okay, so seterusnya, kita masukkan saja nilai P1 minus P2 yang ni. Sebab kita nak cari nilai H Kita nak cari nilai H ni. Berapa? So, bila kita masukkan, kita akan dapat rho mercury G H tolak rho water G H over gamma. Okay, equal to V2 square minus V1 square over 2G. So, bila kita selesaikan sahaja yang ni, kita akan dapat nilai H tu berapa. Okay, very simple. Okay, next kita tengok contoh yang ke seterusnya. Okay, soalan ni adalah soalan tutorial daripada rakan awak lah. Dia bertanya tentang soalan tutorial 5. Tutorial 5. Okay, kita kat sini kita ada soalan berkenaan soalan 4 dan soalan 5. Sekarang soalan 4 dulu lah. Okay, soalan 4. Okay, kita ada drinking water in office by large bottle. Okay, okey dululah. Kita ada botol ni. Kita ada botol ni Okay, kita ada botol. Alright. Lepas tu dia kata on one end of a 6.0 meter. Okay, maksud kita dia ada hose connect dengan water ni sampai kat sini. So kat sini dia kata one end dia kat sini 0.6 cm dia punya diameter, and then satu lagi kat sini dia ada valve. Kat sini valve ni pun sama 0.6 cm juga dia punya diameter. Ni cm bukan meter. Meter 0.6 cm ni ni cm ni kat sini cm juga, nanti buat betulkan sikit lah. 0.6 cm kat sini below the bottom of the bottle. Okay, jadi kat sini kita ada gelas lah. Okay, nak tangkung air. Okay, if the water level in the bottle, okay, dia kata kat sini water level kat sini adalah 0.45 meter. 0.45 meter. Okay, when it's full, determine how long will take at a minimum to fill 0.25 liter gelas. Okay, katakanlah gelas ni 0.25 liter. Dia tanya berapa lama untuk kita isi sebanyak 0.5 liter dalam gelas ni apabila A, botol tu penuh. Okay, very simple lah. Ini soalan Bernoulli application kan. Bernoulli application. Okay, so it's very simple. So how we solve the equation? Okay, assuming kita assume kat sini kita assume lah ini adalah kita punya point 1. Dan kita assume kat sini adalah kita punya point 2. Okey, kita ada point 1 daripada sini ke sini ada 0.45 kepada ke bawah botol ni, and then kita ada juga jarak dia kat sini 0.6 meter sampai kat bawah botol ni lah. Okey, sorry. Kat sini point 2 dia ke bawah sikit. Okey, point 2 dia kat sini. So sini ke sini adalah 0.6 meter. Okay. So kita just guna kita punya equation lah untuk selesaikan masalah. Okay, kita gunakan Bernoulli equation lah kan. Bila kita ada 2 point, bila kita ada 2 point dan kita nak cari something sama ada pressure
velocity ataupun elevation. When we have given 2 point, satu ataupun lebih satu ataupun lebih lah. Satu ataupun lebih kita boleh guna Bernoulli equation untuk cari. Okay, so sekarang kita beri 2 point dengan elevation So kita gunakan Bernoulli equation P1 over gamma plus V1 square over 2G plus Z1 equal to V2 over gamma plus V2 square over 2G plus Z2. So kat Z tu kat sini kita tahu dia adalah reference level kita. So kita boleh tahu dia kosong. Okay. Dan kita tahu juga point 1 kita ni terbuka kepada atmosphere terbuka kepada atmosphere. Dan point 2 kita pun terbuka kepada atmosphere ni. Gelas ni. Okay, so terbuka kepada atmosphere kosong. Kosong. Dan kita tahu juga velocity ni kan ada permukaan air ni. Kita ambil sini point 1 Okay, permukaan air. So kat sini pun velocity pada point 1 adalah kosong. So yang tinggal V2 square over 2G equal to Z1. Okay Kenapa saya cari V2 ni? Okay, sebab kita nak cari masa, betul? Dan apa yang beri kepada kita adalah volume. Okay, volume. Kita nak cari masa dan kita nak cari masa dan diberi kita volume. Agak-agak awak boleh relate tak? Volume dan masa. Apa benda tu? Volume dan masa, bila kita relatekan dia, kita boleh dapat Q. Betul tak? Apa adalah Q? Q adalah A1, V1, tak kisahlah, AV. Q adalah Q equal to AV. Okay. Sama juga dengan volume bahagi dengan masa. Okay. Q adalah volume flow rate Volume flow rate. Volume masa Okay. Volume bahagi dengan masa, kita akan dapat volume flow rate. Volume flow rate. Volume bahagi dengan masa. Okay. So nilai A kita boleh cari kan. Sebab dia beri kepada kita 0.6 cm nya. Okay. Nilai V2 boleh cari tak nilai V2 kat sini? Boleh lah kita nak cari kan. Nilai yang keluar daripada nozzle ni. Okay. Assume daripada nozzle ni berapa? Guna yang ni nilai V2 yang ni Okay. Nilai V2 dia dah ada beri. Boleh guna yang ni untuk cari nilai V2. Okay, carikan nilai V2 dan cari nilai A2. A2 pun dia beri pada kita 0.6. V2 pun kita boleh dah cari tadi guna yang ni. Okay, guna yang ni. And then A2 V2. Dan volume dia beri pada kita volume 0.25 liter. Tapi perlu tukarlah kepada meter kubik. Okay. Dan kita nak cari masa. Okay, so apa itu masa? Masa ikut juga dengan kalau kita ambil yang ni lah. Okay. Itu juga dengan V volume bahagi dengan itu V2. Okay, ni volume VD serta VD lah volume. Okay. Simple. Ni kalau botol tu penuh lah. Kalau botol tu kosong, B dia kata when bottle is almost empty. Assume lah bila almost empty ni lebih kurang 0.1 je tinggal kat sini 0.1. Awak change dia punya elevation je lah. Change dia punya elevation. Okay, daripada kat sini 0.6 kan. Jadi elevation dia adalah Z1 tadi kalau dia penuh 0.6 campur dengan 0.6 campur dengan 0.45. Okey So bila nak kosong ni kita assume saja Z1 dia akan jadi 0.6 campur dengan 0.1. Contohlah. Nak buat lebih kurang lagi, nak kurang lagi pun tak apa 0.05 ke. Okey, boleh cari. Dan kita boleh cari berapa nilai masa dia. Tujuan dia bagi A dengan B ni supaya awak dapat tahulah dia punya T ni berubah ke tak berubah. Okey saya harap awak faham lah. Okay, alright. So itu soalan question nombor 4 lah. Okay, so tengok sikit question nombor 5. Ya. Okay, question nombor 5. Question nombor 5 berkenaan dengan piezometer. Yang ni saya rasa awak dah tengok dalam contoh yang sebelum-sebelum ni ada. Okay. Piezometer dengan pitot tube. Yang ni simple sama dengan example yang ada dalam awak punya slide yang saya bagi dalam sebelum ni lah. Okay, tapi tak apa, kita buat juga. Tapi tunggu sekejap, saya nak padam ni dulu. Okay, alright. Okay, we have a question about piezometer and a pitot tube
tap into a 4 cm diameter horizontal pipe. Okey, tak kisahlah pipe tu panjang berapa cm pun kan. Okey, kita ada 4 cm. Pipe ni adalah 4 cm. Okey, pipe ni adalah 4 cm diameter. Okey. Jadi kata dia tap dengan satu piezometer. Satu lagi tap dengan satu lagi adalah pitot tube. Okey, and then kat sini adalah point 1. Kat sini adalah point 2. Okey, point 1 dengan point 2. So macam ni lah. Tak payah kita nampak semua macam ni lah. Point 1 juga point 2. Okey, elevation difference daripada tengah pipe kepada dalam piezometer ni adalah 26 cm. Okey, daripada tengah pipe ni kepada ke atas pitot tube ni, okey, water level pitot tube adalah 25 cm. Okey, dari 26 cm. Okey, dari sekarang dia suruh cari velocity tengah pipe ni berapa. V dia berapa. So macam mana kita nak cari? Okey, tengok sekali lagi device apa yang kita pakai ni. Okey. Sekarang kita ada dua device, betul eh? Satu piezometer, satu pitot tube. Device apa ni? Ini adalah device daripada Bernoulli equation. Okey, Bernoulli equation. So since ada Bernoulli equation, gunalah Bernoulli equation untuk selesaikan masalah dia. Okay, so macam mana selesaikan masalah dia? So tulislah Bernoulli equation dulu. P1 over gamma plus B1 square over 2G plus Z1 equal to P2 over gamma plus V2 square over 2G plus Z2. Okay, dalam soalan ni kita boleh simplify equation kita. Kita tahu yang tak ada elevation difference between point 1 dan juga point 2. So boleh padam elevation dia. Dan kita tahu ni adalah pitot tube. Okay, bila pitot tube, ujung pitot tube ni velocity dia must always zero kan. Kita tahu kan. Kalau tak ingat boleh tengok video-video ataupun nota sebelum ni. Okay, pitot tube kita tahu yang ujung pitot tube tu velocity dia kosong. So velocity pada point 2 ni akan jadi kosong juga lah. Okay, so yang tinggal kita nak cari velocity tengah pipe ni kan. So kita nak cari V1 ni lah. So V1 square over 2G sama juga dengan P2 minus P1 over gamma. So macam mana kita nak cari nilai P2 dengan P1 ni? Ini tidak diberi kepada kita kan. Nilai gamma boleh carilah. Gamma adalah rho G kan. Gamma adalah rho G. So gamma equal to rho G. Tak boleh cari kan. So G, takkan G tak tahu juga nilai 9.81. Okay, P2 macam mana nak cari? So P1 dan P2. Simple je lah kan. Kita tahu kita nak cari pressure dalam water. Nak rho GH sahaja kan. Betul kan? P1 rho GH1. P2 equal to rho GH2. So berapa H1? H1 ada beri kepada kita 26 cm. Tukar kepada meter. Dan H2 lebih kepada kita 35 cm. Tukar kepada meter. Okay, tukar kepada meter. Okay, kira je lah. Nilai P1 dan P2 ni masukkan saja dalam ni. And then awak boleh cari nilai V1 tu berapa. Alright. Okay, so itu sahaja untuk video pada kali ini. So sekiranya awak ada lagi pertanyaan yang lain awak nak tanya, beri saya soalan. Okay, a couple lah. Jangan satu soalan saja. Kalau boleh ada 2 ataupun 3 soalan. And then saya akan buat penerangan video. Ataupun kalau awak nak buat Google Meet pun boleh. Boleh link kepada saya Google Meet. And then kita akan buat perbincangan dalam Google Meet lah. Okay, so sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.